على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita sambung sikit lagi kitab kita dalam bahagian yang kedua. Perempuan yang bawa kitab bahagian yang kedua pada pagi ini, muka surat 26. Kalau buku baru, buku lama 23. InsyaAllah perempuan kita pilih tengok selawat-selawat yang menjadi amalan kita, yang dianjurkan oleh ulama untuk kita beramal dengan selawat. Kita tengok pada bulan lepas kita dah pun belajar, kita ambil tahu bahawa orang-orang yang berselawat, kata Rasulullah SAW, sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Allah akan suruh tulis kebaikan 10, Allah akan gugur dosa 10. Itu kuasa selawat bagi orang yang berselawat, kata junjungan besar Rasulullah SAW. Ada sahabat pula bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kena berselawat? Rasulullah SAW menjawab bahawa pada diri aku ini ada 2 malaikat yang mewakilkan aku ni. Ada 2 malaikat. Satu malaikat kerja dia mendoakan pada sesiapa yang berselawat. Bila kita berselawat, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa orang yang mengaji di kuliah duha ni, dia berselawat hari ni, maka Allah kata amin. Malaikat seorang lagi pun kata amin. Itu kuasa selawat, tuan-tuan dan perempuan, yang kita belajar pada bulan lepas. Dan orang-orang yang berselawat juga boleh membebaskan diri dia daripada azab Allah dalam neraka dengan kuasa selawat. Bukan saja dirinya, tuan-tuan dan perempuan, tapi ibu ayahnya, wa azwajihim abaihim wa azwajihim
wa zurriyatihim. Kita boleh bebaskan kita, mak ayah kita, keluarga kita, keturunan kita daripada azab Allah dengan kuasa selawat. Sebab apa? Sebab berselawat ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengajak kita untuk berselawat. Allah ajak malaikat berselawat. Allah ajak kita yang beriman berselawat. Kepada siapa? Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau adalah insan yang dikagumi, insan yang disayangi, insan yang selayaknya kita berselawat pada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala pada kita, Nabi ini dia tak nak apa-apa pada kita. Nak kita nak bagi harta tak perlu, nak bagi pangkat, dia dah Nabi dah, habis pangkat lah tuan-tuan perempuan. Tapi kata hak, Allah kata hak kita kepada Nabi ialah berselawat. Mari kita berselawat. Apa buktinya? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengajak kita berselawat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya diberi penghormatan dengan penuh kebaikan yang sempurna, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna bahawa apabila kita berselawat menunjukkan bahawa kita menyahut dan menjunjung seruan Allah supaya berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita mengharapkan supaya dimasukkan kita ke dalam kumpulan orang yang beriman dengan sebab selawat yang dilafazkan atau diungkapkan. Tuan-tuan, itu harapan kita. Jadi dalam masa kita berselawat ni, macam-macam jenis selawat ada. Semua selawat kalau kita perhatikan, tak ada yang lebih mulia daripada dia. Nabi kata orang yang berselawat, Allah kata akan diberikan syafaat. Mari kita tengok selawat yang pertama. Saya baca, perempuan ikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Selawat
selawat ini adalah merupakan selawat yang diriwayatkan daripada hadis yang sahih dan merupakan selawat yang paling sempurna. Berkata Syekh Ahmad As-Sawi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Nabi SAW, sesiapa yang membaca selawat ini, aku akan menjadi saksi bagi dirinya di hari kiamat dan aku akan memberikannya syafaat. Sebagai ulama menyebut bahawa sesiapa yang membacanya 1000 kali akan bermimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Selawat ni perempuan kita duk baca lama dah, daripada tadika sampailah ketua, tapi kita tak tahu sumbernya daripada mana. Maka selawat yang kita baca ni adalah selawat yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ini selawat yang baik, yang afdal, yang nombor 1. Maka kita baca dalam solat. Nabi baca dalam solat selawat ni. Kalau orang tanya selawat ni ambil mana, dia kata selawat ni lah Nabi suruh sahabat baca. Dalam hadis tiada lafaz as-siyadah sayyidina. Berkata Imam Ar-Ramli dalam kitab Syarah Al-Minhaj, afdal disebutkan lafaz siyadah kerana beramal dengan apa yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya dan beramal dengan hakikat yang sebenarnya serta merupakan adab dengan baginda Rasulullah SAW. Berkata Imam Ahmad bin Hajar dalam kitabnya Al-Jauhar Al-Munazzam menambahkan Sayyidina sebelum lafaz Muhammad tidak mengapa, bahkan ia merupakan adab pada hak baginda SAW sekalipun ketika dalam solat. Maknanya kita boleh baca Sayyidina itu dalam solat, sebab itu adalah penghormatan, gelaran. Jadi adab kita menyebut Nabi SAW ada Sayyidina, boleh dibaca dalam solat. Para ulama berpandangan bahawa selawat ini adalah merupakan selawat yang paling afdal kerana baginda SAW mengajarkannya kepada para sahabat selepas mereka bertanya kepada baginda tentang bagaimana hendak berselawat kepada baginda SAW. Ini kerana baginda SAW tidak memilih untuk baginda SAW kecuali sesuatu yang terbaik dan paling mulia. Dengan itu sesiapa yang bersumpah untuk berselawat kepada baginda SAW dengan selawat yang terbaik, hendaklah ia membaca selawat ini. Cuba baca lagi sekali. 1, 2, mula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, kita dah baca lama lah, 30 tahun, 40 tahun dah solat. Hari ni baru kita tahu kenapa selawat tu ada dalam tahiyat akhir kita dah baca tu. Kerana itu selawat ni afdal, yang terbaik yang Nabi ajar kepada para sahabat. InsyaAllah bagus kita teruskan bacaan, tapi bacaan biarlah dengan baik, perempuan. Yang kedua, selawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarrab minka yaumal qiyamah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Ahmad Al-Bazzar dan Ibnu Abi Asim daripada Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari, Rasulullah SAW menjanjikan syafaatnya kepada sesiapa yang membaca selawat ini. Orang yang baca selawat ini,
Allah janji dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena beramal dengan selawat ni. Sebab tu ustazah selalu pesan semua anak murid, semua pelajar-pelajar, kalau ada kitab ni jangan simpan dalam beg. Sebab tak baca selawat. Kalau simpan dalam beg, bulan depan pula baru pegang. Maklumlah mengaji sebulan sekali. Jadi perempuan kena letak di laluan. Dalam rumah perempuan tu ada laluan. Di mana? Atas kosen. Laluan mana? Ke dapur, atas meja. Laluan tak mana? Bila kita tengok, kita buka. Hari ni nak baca selawat nombor 2. Baca nombor 2. So ke petang ke, buka kitab ni ambil nombor 7. Baca selawat nombor 7. Jadi bila kita beramal, tuan-tuan dan puan, kita tetap dah akan mendapat syafaat baginda Rasulullah. Kalau perempuan beli buku duduk dalam beg, bulan depan baru buat main pula. Kalau pegang beg tu, kalau pegang beg lain, tak ada kitab, tak baca. Dan sebab itu saya pesan kitab ni perempuan letak di laluan dalam rumah puan-puan. Gitu. Baik. Lagi sekali baca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarrab minka yaumal qiyamah. Jadi baca, Nabi kata pasti akan mendapat syafaat. Mana dia kita beramal hari-hari ataupun giliran ataupun seminggu sekali ada menyebut nama selawat-selawat ini, insya-Allah. Yang ketiga, selawat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Berkata Imam Asy'arani, telah datang seorang laki-laki ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Lalu beliau berkata, Assalamualaikum ya ahlal azz asy-syamikh wal karami al-bazid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan beliau antara baginda dan Abu Bakar. Sekalian para sahabat yang hadir merasa kagum dan keheranan dengan penghormatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam memerintahkan kepadaku bahawa dia telah berselawat kepadaku dengan satu selawat yang belum pernah diucapkan oleh sesiapa pun sebelumnya. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimanakah dia berselawat kepadamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacalah selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kuat-kuat. Wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Selawat ini tuan-tuan dan puan hebat dia. Bila kita baca dia, Nabi ra'i kita. Macam sahabat ni, dia masuk dalam majlis tu, dia bagi salam, Assalamualaikum ya ahlul azz asy-syamikh wal karami wal bazigh. Makna dia tuan-tuan dan puan, orang tu masuk bagi salam, Rasulullah ni bangun, pegang dia, bawa dia, pimpin dia, mai duduk tanah ni, duduk mendudukkan dia di antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Dia duduk tengah.
Para sahabat, orang mengaji, tengok kenapalah orang ni sangat dihormati, sangat disanjungi oleh Rasulullah sampai macam itu sekali. Maka Rasulullah kata, pasal dia ni, Jibril memberitahu kepadaku bahawa dia adalah orang yang berselawat. Tak pernah lagi orang selawat macam tu. Dia dah berselawat. Macam mana? Macam kita baca tadi itulah. Fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'i dia, hormat dia kerana dia berselawat yang tak pernah orang berselawat. Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, macam mana dia berselawat yang tak pernah kami berselawat? Maka Rasulullah pun membacalah selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita beramallah dengan selawat ini kerana selawat ini sangat-sangatlah disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah menghormati orang yang membaca selawat itu, begitulah Allah menghormati kita. Jadi sebab tu Zah kata letak buku ni di laluan supaya kita tak lupa pada buku ni. Nak hafal tu payah nak ingat pasal kita tua-tua belakang. Kalau budak-budak tu insya-Allah. Tapi kalau kita ni maklumlah nak baca pun kadang-kadang kiat lidah tu tengoklah. Tak depan kerusi question rumah kita tu tak orang tu duduk saja, duduk je buka. Nak pergi market duduk dulu Ustaz, baca Ustaz, baca nombor 3. Baca selawat nombor 3. Mana kata amalan itu hebat. Gaya hidup kita yang kita susun tu cantik. Kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan payah tuan-tuan, cuma kita kena ada cita-cita. Kita kena ada jadual kita. Hari ni aku tak baca selawat. Mai buka kitab tu. Kitab kuasa selawat tu letak dalam rumah kita tu. Laluan, jangan letak tepat laci ke, pakai dak. Letak dalam kabinet, pakai dak. Letak di rak buku, pakai dak. Pasal tak ingat, dia tak nampak di muka tu. Letaklah aku tepi-tepi tu. Ataupun atas tikar sejadah, atas rahai sama dengan Quran tu kah. InsyaAllah kalau macam tu dia berjaya. Sebab amalan-amalan kita orang macam ustazah mengaji dulu-dulu pun kalau nak menghafal Quran, nak hafal surah apa-apa, orang nak tasbih apa, kena baca selalu dia letak ke tepi-tepi tu ya. Hak photostat, hak pelekat di dinding, hak pelekat di pintu. Supaya kita ni ingat. Kalau kita tak buat macam tu, kita akan lupa dan lalai sampai tua macam ni, nak apa payah. Sangat susah. Baik, yang keempat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa lihaqqihi wa a'tihi al-wasilah wal maqam alladhi wa'adtah. Berkata Imam Asy'arani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang membacanya pasti mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cinta kepada Rasulullah, kita nak syafaat, kita baca. Bukanlah kata dalam satu hari tu nak baca 10, 20, kita tak mampu sebab kita ni orang sibuk. Kita baca, kita pilihlah nombor 3 ke, nombor 4 ke. Nak baca 2, 3 dengan 4, bacalah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita tak baca langsung. Sebab kita orang kata duk pulun lah. Duduk orang kata kita nak kerja, kita ni nak tekad nak mendapat syafaat, maka amalan-amalan yang paling mudahnya berselawat. Maka kita baca selawat ni. Lagi sekali,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa lihaqqihi adaa wa a'tihi al-wasilah wal maqam alladhi wa'adtah. Kita amalkan selawat ini, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah Nabi nampak cinta kita kepadanya dan Nabi akan anugerahkan kita syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kelima, sallallahu ala Muhammad. Berkata Imam Asy'arani, sesiapa yang membaca selawat ini, sesungguhnya dia telah membuka untuk dirinya 70 pintu daripada rahmat, dan Allah mencampakkan rasa kasih terhadapnya ke atas hati orang ramai. Tidak membencinya kecuali orang yang dalam hatinya sifat munafik. Jadi dalam kuasa selawat sallallahu alaihi Muhammad ni, tuan-tuan dan puan, orang kita jadikan dia doa pengasih, kita jadikan dia doa pelarih sallallahu alaihi Muhammad ni. Puan yakin, puan percaya. Sebab apa? Sebab Allah membuka 70 pintu daripada rahmatnya, mencampak rasa kasih orang tu pada kita bila kita beramal dengan sallallahu alaihi Muhammad. Kecuali orang yang dalamnya ada sifat munafik, yang tu tuan-tuan dan puan tak nampak kasih sayang Allah kepada dia. Dia pun tak kasih sayang pada manusia kerana sifatnya cemburu, dengki, kenat, munafik dia tu. Maka hari ni kalau kita ada masalah, contohnya anak-anak bergaduh, anak-anak tak mau balik, menantu tak mau mai rumah kita, puan bacalah selawat ni 1000 kali. Buh dia ayak doa bagi mereka minum, lembut hati mereka, berkasih sayang. Tuan-tuan dan perempuan, baca, buat 10,000 kali Ustazah. 1000 kali Ustazah. Allah, banyaknya Ustazah. Dah nyegan hang. Nak benda jadi baik kena rajin. 1000 kali baca Allahumma salli ala Muhammad. Perempuan 10 minit ya, 15 minit saja boleh. Kalau perempuan tak bangkit, buka peti air lah. Tapi kalau duduk bangkit, sat jawab telefon, sat main TikTok, berhenti sambung pula 200, buka peti air pula, nasi, goreng nasi pula, tu 2 hari tak habis. Kalau baca macam tu lah. Jadi yang nak baca, kalau baca dalam 10 minit, 15 minit ni, tuan-tuan perempuan, insya-Allah yang fokus lah. Boleh saja jadi ubat. Dalam rumah tangga kita tu, ayat-ayat dalam peti air tu, baca selawat. Mak ni dia pahala berkat, dia mustajab doa dia. Baca di ayat dalam peti air tu. Jangan tak ayat kosong tu rugi ya. Tuan-tuan dan puan, supaya selawat itu memberi manfaat yang besar kepada keluarga kita, berkasih sayang. Tak ada lah nak cemburu, dengki, kenat tu. Ni sampai kita mati, anak-anak kelai tak cakap lagi. Kita dah tua, dah umur 60-70, anak-anak bergaduh tak main rumah kita. Panggil buat kenduri pun tengok kereta abang ada, kereta Kak Ngoh ada, kereta Dik Tau ada. Dia tak main. Main pukul 11 malam, orang balik habis dia main. Awak hang main malam-malam. Awal-awal mereka ada segan Tazahid. Nah, abang kat perempuan kata lagu tu kita nak mati macam mana?
Adakah nak bahagia di akhirat kalau kita mati tinggal anak masa muka? Bukan berebut apa pun sombong. Makan jenuh jenai. Tak ada lah waktu nak lapar, tak ada makanan, tak ada Di Malaysia ni lapar, tak ada makanan ni payah nak jumpa tuan-tuan perempuan. Tapi sombong kita dalam keselesaan hidup kita ni, bermegah-megah, iri hati, sifat-sifat buruk tu banyaklah hati kita tu, menyebabkan kita jadi susah dan membawa kepada mak ayah kita tu diazab dalam alam barzakh. Apalah salahnya korbanlah masa sikit, tenaga sikit, kita boleh berselawat, buatlah ubat-ubat kepada anak-anak kita, keluarga lah khususnya, supaya kita mati mereka damai di syurga, anak-anak damai di dunia. Maka itulah yang kita harapkan. Tanyalah mak mana, ayah mana pun, tanyalah perempuan ni kalau dia mati anak bergaduh, tak seronok dia, bukan tak seronok dunia, akhirat pun tak seronok. Jadi hari ini kita tahu puasa selawat ni, maka kita beramal. Menurut Imam Al-Khawwas, selawat ini diriwayatkan oleh sebahagian Al-Arifin daripada Nabi Khidir. Bagi kami Ali Al-Khawwas, ianya adalah sahih sekalipun tidak disabitkan oleh ulama hadis berikut istilah mereka. Pandangan ini dikuatkan lagi oleh riwayat Imam Al-Hafiz As-Sakhawi daripada Imam Al-Fairuz Zabadi, mengarang kamus dengan sanadnya kepada Imam As-Samarqandi. Beliau berkata, aku mendengar Khidir dan Ilyas ala nabiyina wa alaihi wassalam berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang beriman yang berkata sallallahu ala Muhammad, melainkan dia akan dikasihi oleh manusia sekalipun mereka membencinya. Demi Allah, mereka tidak akan mengasihinya sehinggalah Allah Azza wa Jalla mengasihinya. Berkata Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, telah datang seorang laki-laki daripada Syam, dari Syam kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua dan dia teringin untuk melihatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, bawalah dia kepadaku. Berkata lelaki itu, tak boleh nak bawa, matanya buta. Baginda bersabda, sampaikan kepadanya supaya membaca selama seminggu, yaitu 7 malam, sallallahu ala Muhammad, sesungguhnya dia akan melihatku dalam tidurnya, sehingga dia akan meriwayatkan hadis daripadaku. Lelaki itu pun melakukannya, dan dengan izin Allah dia bermimpi dapat berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kitab ni nak bicarakan pada kita, nak habaq dekat kita, ialah kuasa selawat tu. Kuasa dia sangat besar, sangat hebat, walaupun dia pendek. Kadang-kadang menyebabkan kita tak percaya, tak yakin. Tu je Ustazah nak baca. Dah. Nak baca panjang-panjang, Rasul baca selawat. Dia rasa dia bau tu. Bau tu. Tapi sebenarnya inilah yang dikatakan kehebatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, tuan-tuan dan puan-puan, ke atas baginda. Allah bagi kepada kita berkasih sayang sama-sama kita, dan setengah-setengah juga ulama ataupun orang-orang awam macam kita ni, dia guna juga selawat untuk jadikan pelarih menega. Orang menega. Menega apa teh? Nega apa ni, donat lubang bulat tengah. Apa lagi ada donat, Ustazah? Donat macam-macam lah ni. Donat ada inti, donat cheese, donat apa macam-macam donat dak cik menega donat tu ya bergula. Ambil pinjam mana khetiak RM3,000, berapa menega donat? Menega tak berjalan.
Siapa tahu perempuan nak jalan ke, dia kata tak laratlah Ustazah, uli pun kita, goreng pun kita, olahraga naik motor hantar pun kita, buka meja pun kita, tunggu menega pun kita. Jadi dia kata tak laratlah Ustazah, mana api din pula. Dia kata baru tu tidur. Oh, kalau lagu tu tak jadi, pelari tu tak jadi, perut tak elok, tak boleh gitu. Tak boleh buat macam tu. Perempuan tak boleh buat macam tu. Kalau kita nak berniaga, kita nak berselawat, kita kena hati baik, mulut lidah kita kena baik, kita kena redha. Susah sikit pun tak apa, berat sikit pun tak apa, RM1 tu berkat, sekupang pun berkat. Jadi macam mana kita nak baca selawat Nabi ni kalau perut kita busuk? Jadi tak jadilah kasih sayang tu, sebab syaitan masih menang. Mulut lidah tu kena jaga, tak mau cakap benda-benda tak elok. Jadi mayang sunat taubat balik, minta ampun balik, mula semula. Barulah kita nampak Allah ni, tuan-tuan dan puan, suka kepada orang yang berselawat, tapi dia kena perut dia elok. Nak buat ubat, nak buat penawar, perut tak elok, mana nak dapat, mana nak boleh. Dia tak berjaya lah. Sebab kebiasaan mulut kita tu macam tu. Jadi kita ni tak nampak lah kata kita ni tok bomo. Sebenarnya kita ni tok bomo. Bomo besar. Orang perempuan pula, isteri solehah pula, jadi ibu pula. Kan Tuhan kata semua doa-doa tu diberkat. Orang-orang jadi ibu doa berkat, isteri solehah doa berkat. Pasal apa kita tak berkat? Pasal kita tak jaga mulut lidah kita. Bahasa-bahasa kita tak cantik. Sampai tua tak cantik. Letih ya kalau lah. Marah orang tu, marah orang ni, marah orang tu, marah orang ni. Kita tak ada kekuatan diri kita. Dalaman kita tu tak kuat. Sekarang kita bina kekuatan diri kita supaya kita nampak yang baik-baik, nampak Allah, nampak Rasulullah, nampak selawat. Aku nak berselawat lah, berapa cerita pun, letih macam mana pun aku nak berselawat, agar aku mendapat kekuatan daripada kuasa selawat. Itu yang kita mahu. Maka hebat kita, bukan sehari, bertahun-tahun. Bukan kita saja, keluarga kita, anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan, datangnya daripada kuasa selawat. Maka beramallah kita. Kita dah mengaji dah ni, jumpa macam-macam hadis dalil yang menyatakan bahawa berselawat kepada junjungan Rasulullah SAW ni disayangi oleh orang ramai, dikasihi oleh orang ramai. Allah mengasihi kita, orang mengasihi kita. Kita yakin dan percaya. Dan bila kita buat kerja apa pun, kita nak bagi dapat, orang kata niaga kita laku, kita pun berselawat. Tak salah berselawat, tuan-tuan dan perempuan. Tapi nak dapat keberkatan ini, kenalah jaga mulut lidah kita. Sebab Nabi tak suka orang-orang yang bercakap kotor, cakap yang jijik-jijik, yang marah, nak ikut nafsu. Maka tak berkat. Jadi kita ni tak jadi bomo lah. Walaupun dah ada status bomo tu, mak ni orang jadi ibu ni bomo lah. Senang perut, kembung perut, ambil daun siril, bomo tu. Perempuan sesama ambil minyak gas sapu, bomo doktor lah. Sesama dulu kalau sesama apa? Minyak gas pun tak percaya, pun balik bu. Lah dia orang tak kenal minyak gas, pun tak kenal dah. Orang kenal minyak gas, tak kenal yang sana. Orang panggil minyak tanah, orang panggil minyak tanah. Ambil tu buah ni, lega. Kalau lah makan kotal lah macam lah, minyak apa, fresh care lah apa balap. Ambil minyak gas selit. Nak habak bagi dulu-dulu mak kita berkat. Dia selawat 3 kali di daun sirih itu. Dia layuk di pelita, dia buh di perut, lari penuh kampung. Nak habak dah perempuan. Mak kita dulu-dulu ni, bela kita perempuan.
Bukan ada KFC pun sembelih ayam kat kampung tu ya, bawa rumah ligan ayam, belum cerau sembelih. Kita makan, dia baca selawat, dia baca apa bahasa beras tu. Dia goreng selawat, dia baca beras selawat. Masuk universiti penuh. Bukan nanti nak makan KFC, tuan-tuan dan puan. Nak makan nugget, nak makan sosis dah Dulu sosis apa yang kan sebab menua sosis. Nak makan perempuan telur rebus. Jadi berkat dengan apa? Selawat. Tak percaya apa tanya mak perempuan dulu. Selawat dulu di mulut. Gitu berkat tuan-tuan dan puan. Baik, mari kita tengok satu lagi selawat kita yang ke-6. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dalam kitab Syarah Ad-Dalail berkata Al-Ustaz Abu Bakar Muhammad Jabir daripada Anas bin Malik berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Sekiranya dia sedang berdiri akan diampun dosanya sebelum dia duduk diri ni. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada sampai duduk lagi, Allah ampun dah dosa. Sekiranya dia sedang duduk, dia baca sebelum nak berdiri tegak tu, ampun dah dosa. Tu tuan-tuan dan puan yang dikatakan kuasa selawat ni. Allah ampun dosa. Kalau dia baca berdiri, tak ada nak sampai duduk di kursi, Allah ampun dosa. Kalau dia duduk, tak ada nak berdiri tegak, Allah ampun dosa. Itu berkat kuasa selawat. Maka apalah salahnya kita selalu membaca, maka Allah sentiasa mengampun dosa-dosa kita. Selawat yang ke-7. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika nabiyil ummi. Berkata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berselawat ke atasku pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, ni hari ni, diampunkan dosanya 80 tahun. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami hendak berselawat ke atasmu? Maka Rasulullah pun ucaplah, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika nabiyil ummi. Dalam kitab Al-Ghaniyah karya Qutb Ar-Rabbani Sayyidi Abdul Qadir Jailani daripada Al-A'raj daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengerjakan sembahyang dengar ni 2 rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada setiap rakaat surah Al-Fatihah, ayat kursi dan 15 kali surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah solat dibacakan 1000 kali selawat ini, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Sesungguhnya dia akan melihatku dalam mimpinya, tidak sampai Jumaat dan yang seterusnya, melainkan dia akan melihatku. Sesiapa yang melihatku disediakan untuknya syurga dan diampunkan dosa yang lalu serta yang akan datang. Perempuan, kita dengar 1000 kali ni payah nak buat, tapi cuba dulu. Perempuan, cuba setakat mana boleh. Jadi kita semayang sunat, kalau sebelah siang kita baca 80 kali, kalau malam kita semayang sunat 2 rakaat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca la qul huwallah 15 kali. Habis tu duduklah di antara nak tunggu maghrib isya ke, lepas isya ke, tahajud ke, sembahyang duha ke, ambil masa sikit baca 1000 kali Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Cubalah setakat mana dah boleh buat, 100 ke 50 ke perempuan, maka kita sentiasa akan bolehlah
orang kata Tuhan nak bagi kita tu rupa-rupa cinta, kita rasa kita cinta kita kepada Rasulullah ni tak lekang, walaupun kita tak mimpi nak jumpa Rasulullah, tapi kita teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa nak buat kerja pun kita teringat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman kita setakat tu dulu. Lama-lama kita beramal, mungkin Allah akan angkat darjat untuk kita berjumpa dalam mimpi dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang Ustazah nak sebut sini, beramallah dengan mana-mana selawat yang tuan-tuan dan puan-puan cuba pilih, ambil. Kalau tak mau baca semua pun tak apa, 1, 2, 3, esok 2, 3, 4, lusa 5, 6, 7, tulak 8, 9, 10, boleh, macam tu pun boleh. Nah, tuan dan puan, baik kita ambil selawat yang ke-8. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Diriwayatkan daripada Sa'id Al-Attar, siapa yang baca selawat ini 3 kali pagi, 3 kali petang, dihapuskan dosanya, berkekalan kegembiraannya, dikabulkan doanya, ditunaikan kehendaknya, dan ditolong terhadap musuhnya. Itu kuasa selawat Tuhan bagi. Selawat yang kita baca ni pagi 3, petang 3. Kalau sampai nak baca selawat ni pun tak larat, perempuan ambil lah kapal terbang, pergilah di Palestin tu, diperang dengan Israel, mati syahid, tak kena selawat. Sampai nak selawat pun penyegan. Tuan-tuan dan puan-puan, no? Bacalah, ikatlah jadual dalam perut tu 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau tak mau selawat ni pun selawat lah. Tapi kalau dah nak selawat, bermalah perempuan pi di Israel tu, perang mati syahid. Gitu tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita tengok selawat yang ke-9 pula. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud lillazi Allahumma ba'asul maqamal mahmud allazi yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, apabila kamu berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu perelok-elokkannya kerana ia dipertontonkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebut selawat ini yang zahirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan selawat ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dinisbahkan kepada beliau. Makna dia kita kalau nak selawat
kena selawat elok-elok, baca elok-elok, berhenti elok-elok, baris betul-betul, makhraj elok-elok, sebab dipertontonkan kepada Nabi SAW. Jangan kita ikut suka nak selawat, ikut suka nak baca, ikut suka nak bunyi. Kerana malulah juga kita kepada Nabi, sebut nama dia tak tepat, sebut gelaran dia tak betul. Kita biarlah kita berselawat ni, dia kata memperelokkan selawat ini kerana ia dipertontonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, yang ke-10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika. Memetik Syekh Al-Hafiz As-Sakhawi daripada Imam Faruz Zabadi, daripada sebahagian ulama berkata, seandainya seorang manusia bersumpah untuk berselawat ke atas Nabi SAW dengan sebaik-baik selawat, hendaklah dia membaca selawat ini, maka yang zahirnya ucapan ini dikatakan oleh Al-Hafiz Sakhawi dan gurunya Ibn Hajar Al-Asqalani. Makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah berselawat dengan cara yang baik, bahasa yang baik, sebutan yang baik, baris yang tepat. Mudah-mudahan Nabi SAW menyukai kita, insyaAllah. Nah, di 10 Ustazah bagi hari ini bacaan selawat dalam buku Kuasa Selawat, dan pesan Ustazah letaklah di laluan-laluan dalam rumah kita buku tu. Kalau perempuan yang tak ada, nanti bulan depan Ustazah bawa, supaya jadi bekalan rujukan nak baca selawat mana pun bacalah. Kitab ni, tuan-tuan dan puan, ditashihkan oleh Jabatan Mufti, ada Kuasa Selawat dan Syekh Nuruddin yang menyusun, Ustaz Zakir yang menyusun. Jadi kita ni orang terus susun dah, mari kita baca ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ni. Ustazah nak minta maaf, nak berhenti awal, ada mesyuarat nak balik dah pukul 11, ada mesyuarat pukul 3. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi bulan depan, mudah-mudahan. Setakat tu dulu, ma'azibatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.